Di luar jendela hujan gerimis. Dari petang tadi, wajah langit mendung. Seolah-olah memahami rasa hatiku yang tidak keruan. Sedih dan sayu bersatu dalam keliru yang menyerbu. Kata-kata mak petang tadi bagaikan sembilu menghiris tangkai hatiku. Aku tahu mak tiada niat nak menghalang cita-citaku, apalagi nak menyekat kemahuanku. Tapi apalah daya, mak memang tiada upaya. Sebagai mak, semestinya dia juga sangat berharap anaknya berjaya dalam pelajaran dan akhirnya hidup bahagia. Tidak ada mak yang mahu melihat hidup anaknya susah. Tidak ada mak yang sanggup melihat harapan anaknya tidak kesampaian dalam mengejar kejayaan. Aku terus termanggu di tepi jendela, memerhati awan hitam berarak perlahan di langit. Sambil di kepalaku berkecamuk dengan persoalan yang sedari tadi menyucuk ketenanganku. Surat tawaran masuk ke Universiti Malaya renyuk dalam genggamanku. Apakah aku mampu meneruskan cita-cita untuk melanjutkan pelajaran di Menara Gading tersohor negara ini? Atau tawaran kemasukan yang aku terima ini sekadar saksi sebuah cita-cita yang tersada di perdu nasib sendiri? Kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai perbelanjaan untuk ke universiti. Sudah begitu lama aku menyimpan cita-cita untuk menyambung pengajian di universiti demi mengubah nasib dan kehidupan keluarga. Kesungguhan aku belajar dari sekolah rendah dengan susah payah dalam keadaan serba kekurangan, dimotivasikan oleh semangat dan cita-citaku untuk memutuskan rantaian kemiskinan dan kesusahan hidup keluarga. Sebagai petani yang bergantung kepada padi huma dan sesekali ke sungai menjala udang, apalah yang dapat diharapkan daripada ayah dan emak? Dengan adik-beradik yang seramai 9 orang, hidup keluargaku hanyalah sekadar cukup makan, tidak lebih daripada itu. Atas kesedaran itulah aku mahu belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan yang susah dan mahu menyenangkan emak dan ayah yang telah lama berkorban untuk aku dan adik-adik selama ini. Aku memang sangat berharap cita-citaku tercapai. Pesan Cikgu Sitamli, guru besar sekolah rendahku, masih lekat di telinga, masih basah di dada. Katanya, kalau nak mengubah kehidupan, mesti dengan belajar bersungguh-sungguh. Mesti sampai masuk ke Menara Gading, sehingga balik dengan sekurung ijazah. Dan katanya lagi, dengan sekurung ijazah itulah yang dapat mengubah nasib kita. Itu pesan keramatnya ketika dia memanggil aku untuk menyerahkan surat tawaran menyambung persekolahan ke tingkatan 1 di Sekolah Menengah Agama Syur Matang. Cikgu Sitamli lah yang bersungguh-sungguh mengusahakan aku dan 2 lagi rakan sekampungku untuk bersekolah di Kuching. Itulah satu-satunya sekolah aliran agama berasrama yang ada di Sarawak pada ketika itu. Sekolah Syur juga disebut-sebut antara sekolah terbaik di Sarawak ketika itu dan menjadi impian setiap pelajar terbaik dari seluruh Sarawak untuk belajar di situ. Pesan keramat itu tidak pernah dilupakan, tidak pernah padam dalam ingatanku, malah menjadi azimat, peneguh semangat untuk aku terus melalui detik-detik sukar sepanjang berada di SMK Esyu, menjadi tangkal yang membekal semangat kental untuk terus cekal belajar, meredah segala susah payah sepanjang 7 tahun menimba ilmu di situ. Pada ketika aku tergugah oleh resah dan masalah, terasa lemah dan gelisah, pesan keramat Cikgu Sitamlah yang menjadi penawar. Dan diselip dengan wajah ayah dan emak, aku teguhkan tekad untuk terus belajar demi mengubah nasib masa depan. Syukur Alhamdulillah, berkat usaha dan kegigihanku serta dididik dan diasuh oleh guruku di sekolah menengah, aku akhirnya berjaya ditawarkan masuk ke Universiti Malaya. Cuma halangannya sekarang ialah wang perbelanjaan
untuk aku ke Universiti Malaya. Mak secara berterus terang menyatakan ketidakmampuannya untuk menanggung perbelanjaanku ke Universiti Malaya. Malah, mak mencadangkan agar aku menangguh dulu hasrat untuk ke Menara Gading dan memohon jawatan guru sandaran di sekolah. Katanya lagi, aku boleh membantu adik-adik lain yang masih belajar. Dan apabila sudah cukup duit nanti, aku bolehlah memohon semula menyambung pengajian di universiti. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Jika itulah takdir ketentuannya, sama ada rela atau terpaksa, itulah kenyataannya. Cita-cita untuk belajar demi mengubah nasib dan masa depan berakhir di tingkatan 6 Jumat. Dalam perjalananku masih mencari warna indah kehidupan yang kini semakin hilang serinya di dalam suara kepura-puraan, di dalam meniti pencarian ini tidak juga ku temui sinar kedamaian yang dicari-cari, yang tinggal hanyalah wajah kehampaan. Mana letaknya nilai kejujuran untuk ku jadikan arah hidup? Mungkin ini hanya menguji ketabahan sebelum ku temui arti kebahagiaan. Akan ku pegangkan keyakinan hati, meneruskan perjalanan dengan hati-hati keberanian. Semoga hidupku tak kecundang lagi. Nilai kejujuran untuk ku jadikan arah hidup. Mungkin ini hanya menguji ketabahan sebelum ku temui arti kebahagiaan. Akan ku pegangkan keyakinan hati, meneruskan perjalanan dengan hati-hati keberanian. Semoga hidupku tak kecundang lagi. Semoga hidupku tak kecundang lagi. Semoga hidupku tak kecundang lagi. Nak berjaya memerlukan pengorbanan yang bukan sedikit. Tidak ada jalan singkat untuk berjaya. Tiada jalan mudah. Semuanya memerlukan kerja keras. Usaha yang tidak mengenal putus asa.
Tiba-tiba sahaja, kata-kata nasihat dan perangsang dari Ustaz Samuri mengetuk pintu ingatanku pula. Bergema dan berdesing dalam fikiran. Ustaz Samuri, bekas pengetua di SMK Show Matang, antara insan yang banyak membantu dan memberi semangat kepada aku. Dialah yang banyak menyokong dan memberi perangsang. Dengan sokongan Ustaz Samuri, aku mendapat beasiswa Bank Negara masa aku di tingkatan 6. Setahu aku, hanya 2 orang sahaja murid yang terpilih mendapat beasiswa itu di sekolah show pada ketika itu. Akulah antara yang bertuah dan terpilih. Terasa dadaku berapi, semangatku membara. Semacam ada aliran semangat mengalir ke seluruh tubuh. Aku tersenyum, terasa segar, semacam terbangun dari tidur yang lena. Digerak dan dijirus dengan air. Aku tangkas bangun dengan sejuta kekuatan baharu. Duit gaji sebagai guru sandaran tidak terlatih di SMK Lek Bau berjumlah RM830 umpama cahaya bulan yang menyelit di celah jendela. Selama 2 bulan, aku mengajar sementara sebaik sahaja aku selesai menduduki STPM. Kebetulan pada ketika itu, murid lepasan STPM sekolah show sering diambil oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk mengajar sekiranya ada kekosongan guru agama. Dengan duit itulah, aku berharap dapat membeli tiket kapal terbang dan membayar yuran pendaftaran masuk ke Universiti Melaya nanti. Aku tersenyum dalam bilik yang gelita. Ada suara dari dalam dada yang berteriak, "Jangan undur. Jangan mengalah. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Terus marah. Terus ke depan. Gapaikan bintang yang berkelip-kelip di langit tinggi. Ambillah jadi milikmu. Jadi penyuluh masa depanmu." Seminggu sebelum berangkat ke Universiti Melaya, aku berkesempatan kembali ke SMK Show Matang untuk bertemu kembali dengan guru-guruku. Bagiku, semua guruku adalah pendeta yang sangat luhur dan tulus mencurahkan ilmu kepada kami sebagai anak didiknya. Guru adalah pelita yang menyuluh cahaya ilmu yang tidak kunjung padam. Aku sempat bertemu dengan Cikgu Siti Khadijah, guru sastraku. Dialah cikgu yang banyak mengajar aku tentang ilmu bahasa dan sastra. Kerana dorongan oleh Cikgu Siti Khadijah juga yang menyuburkan minat aku kepada bidang sastra. Setiap kali dia bercerita tentang suasana belajar di universiti, aku berasa semakin tidak sabar juga untuk masuk ke universiti untuk mendalami bidang sastra. Jauh di sudut hati, aku nak jadi penulis. Jadi novelis macam Syahnun Ahmad dan Isamat Said. 2 orang sastrawan negara yang sangat aku minati novelnya. Cikgu Siti Khadijah mengucap tahniah. Dia bangga aku mendapat tawaran masuk universiti walaupun bukan dalam bidang pengajian Islam. Sememangnya pun aku tak mampu nak meneruskan pengajian dalam bidang agama. Bahasa Arabku lemah. Dan satu lagi, aku memang sangat meminati bidang sastra sejak dari sekolah rendah lagi. Sempat juga Cikgu Siti Khadijah memberikan kata-kata perangsang. Aku semakin bersemangat. Mudah-mudahan dengan restu guruku, jalan aku nak ke Universiti Melaya lebih mudah. Aku nak membuktikan bahawa anak kampung boleh berjaya. Nak menunjukkan bahawa anak tani boleh masuk universiti macam anak orang bandar juga. Apapun cara dan halangan tetap diusahakan. Tak ingat aku dengan tekadku dahulu. Semasa mula-mula melangkah meninggalkan kampung. Sekali melangkah, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku tak mahu dipandang rendah di kampung hanya kerana aku anak orang susah, anak orang miskin. Aku akan mengubah hidup. Pastinya dengan ilmu dan berjaya dalam pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi. Berita gembira, aku dapat tawaran masuk Universiti Melaya diketahui oleh cikgu dan ustazku. Masing-masing mereka mengucapkan tahniah. Semuanya memberikan galakan agar aku belajar bersungguh-sungguh. Terasa syukur dan bangga juga apabila diberikan ucap tahniah. Tapi aku cepat-cepat sedar diri
Kepandaian dan kejayaan yang ada ini adalah atas doa orang tua, restu cikgu dan titik peluh cikgu yang mengajar aku selama ini. Paling penting, kejayaan ini sesungguhnya atas redha Allah jua. Aku tahu dan sedar, aku hanya berusaha sedapat yang boleh, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Mi, ini sedekah cikgu-cikgu enta. Ambillah. Aku tersedak, terkejut. Kupur hati wajah lembut dan penuh tenang Ustaz Ismail sambil menyambut sampul surat putih yang diberikan. Terima kasih Ustaz, sahutku sambil mencium tangannya. Ku genggam rapat tangannya. Tak terasa air mata lilih di tapak tangannya. Ya Allah, Engkau datangkan guru yang sangat penyayang dan baik hati. Di saat aku sangat memerlukan, Engkau hadirkan mereka dengan meluaskan jalan masa depanku, memudahkan usaha, membuka pintu semangat untuk terus mara dengan lebih tangkas dan yakin. Sungguh paling senang punya guru cantik. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Yang diterangkan tidak menarik, kalau ditanya mengangguk-angguk. Sungguh paling senang punya guru cantik. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Pandangan matanya bukan ke papan tulis, tetapi pada guruku yang seksi dan manis. Biar ditambah 6 bulan lagi, betah rasanya di kelas ini. Sungguh paling senang punya guru cantik. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Ia mengajar aku melukis, kalau ditanya menggaruk-garuk. Sungguh paling senang punya guru manis. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Pandangan matanya bukan ke papan tulis, tetapi pada guruku yang seksi dan manis. Biar ditambah 6 bulan lagi, betah rasanya di kelas ini. Sungguh paling senang punya guru cantik. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Ia mengajar aku melukis, kalau ditanya menggaruk-garuk. Sungguh paling senang punya guru cantik. Murid-murid yang belajar tidaklah mengantuk. Ana dan Ustaz Sarani buat kutipan di bilik guru semalam. Jadi, inilah rezeki enta. Enta belajar sungguh-sungguh ya. Ustaz Ismail memelukku. Esak tangisku kedengaran. Aku tak dapat menahan kesedihan yang berbaur syukur. Tidak diduga, sejauh itu guruku membantu dan mendorong perjalanan cita-citaku. Mereka secara tulus
tanpa diminta, mengutip derma di bilik guru SMK Esho untuk aku menyambung pengajian di Menara Gading. InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Doakan saya percaya. Ku lepaskan pelukan Ustaz Ismail. Terus ku santuni dan cium tangan Ustaz Sarani yang tersenyum di sebelah aku dan Ustaz Ismail. Ku peluk rapat Ustaz Sarani, bekas guru kelas dan guru bahasa Arabku. Sambil memeluk, aku berbicara di dalam hati. Sambil memeluk, aku berbicara di dalam hati. Ya Allah, Engkau muliakanlah guruku ini. Engkau berilah mereka pembalasan terbaik atas segala jasa dan budi mereka kepada aku. Terima kasih Ustaz, ucapku sambil memasukkan sampul surat pemberian Ustaz Ismail, guru usrahku, dalam saku seluar. Hidungku masih berair. Benar-benar aku diruntut kepiluan dan kesayuan. Demikian perjalanan waktu terasa sangat pantas berlalu. Aku akhirnya berjaya bergelar mahasiswa di Universiti Melaya demi melunaskan sebuah cita-cita untuk mengubah kehidupan diri dan keluarga. Demi nak membalas jasa ibu dan bapa yang telah bersusah payah mendidik aku. Namun, kejayaan aku berada di Menara Gading ini tidak lain daripada berkat pengorbanan guru sekolah rendah dan sekolah menengahku. Paling tidak dapat dilupakan kenangan pada kebaikan cikgu, kesungguhan dan ketulusan cikgu membantu aku menyambung belajar di Universiti Melaya. Aku sedar, tanpa bantuan mereka semua, tidak mungkin aku dapat melihat dan merasa keheningan dan keindahan taman ilmu bersejarah ini. Tanpa guru, tidak mungkin aku menimba ilmu di sini. Cikgu Nasir yang sudah ku anggap macam keluarga sendiri, yang paling banyak membantu mengatur urusan nak ke Universiti Melaya. Dari urusan pembelian tiket kapal terbang sehingga ke urusan medical check up, dibantu urus oleh Cikgu Nasir. Dialah yang menjadi penggerak dan pendorong untuk aku terus yakin mencapai cita-cita untuk berjaya biarpun aku dalam serba kekurangan. Ingatan dari hati, sebuah lagu berarti buat guru penabur bakti, memberi ilmu yang abadi. 2 tahun yang mesra melukis kasih bicara, mencurah ilmu dengan jiwa, jasa bakti tetap terpeta. Tapi kini, wahai guruku, berpisah mengharu kalbu. Demi untuk anak bangsamu, jasamu ku kenang selalu. Kini irama di hati, untuk guru selamat berbakti. Moga murid tak dilupai, mawar untuk guru Sri Kandi. Tapi kini, wahai guruku, berpisah mengharu kalbu. Demi untuk anak bangsamu, jasamu ku kenang selalu. Kini irama sayu di hati, untuk guru selamat berbakti. Moga murid tak dilupai, mawar untuk guru Sri Kandi.
Atas jasa dan pengorbanan guru, kini aku sudah berada di tahap yang tidak pernah diduga oleh aku sendiri. Aku sudah menggapai peringkat tertinggi ukuran penilaian dalam bidang akademik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sudah bergelar Doktor Falsafah dari Universiti Sains Malaysia sejak 10 tahun lalu. Aku juga sudah diberikan amanah memegang jawatan tertinggi di Organisasi Keramat, sebuah organisasi yang membina dan mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan. Sebuah organisasi yang serasi dengan jiwa dan minatku. Walaupun aku tidak mampu menjadi penulis terhebat seperti Shah Nun Ahmad, A. Samad Said dan Usman Awang, setidak-tidaknya aku dapat memimpin sebuah organisasi yang berperanan membina penulis negara. Sesungguhnya takdir Allah itu sangat indah dan penuh hikmah. Sejauh perjalanan ini, aku sudah dikurniai Allah dengan begitu banyak nikmat. Semuanya juga atas pengorbanan orang tua dan titipan ilmu serta dorongan daripada guruku, baik di sekolah rendah, sekolah menengah maupun di universiti. Dalam langkah perjalanan itu juga, aku pernah menjadi guru biarpun untuk seketika. Namun, masih dan tetap ada anak muridku sehingga kini memanggil aku dengan panggilan cikgu. Darah dan semangat guru sebenarnya sudah mengalir juga dalam diriku. Aku ditakdirkan berjodoh dengan cikgu. Ya, Cikgu Azrina namanya. Tanpa diatur atau dipaksa, anak perempuanku yang keempat kini sedang dalam pengajian di IPG Batu Lintang, Kuching, mengambil jurusan Bahasa Melayu. Aku dan guru sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Maka pada detik yang sangat bermakna, ketika sambutan Hari Guru pada 16 Mei setiap tahun, aku tidak pernah lupa mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mengajarku. Aku memang tidak pernah lupa terhadap jasa semua guruku. Gurulah yang memberi sinar kepada kehidupan melalui cahaya ilmu yang dicurahkan kepada semua anak muridnya. Siapapun kita pada hari ini, pasti bermula dengan ajaran dan didikan seorang guru. Jika kita seorang pemimpin, ahli perniagaan, tokoh agama, jurutera, ahli sains, penulis, penjawat awam, dan apa jua kerjaya kita, tetaplah kita bermula dengan ajaran daripada guru. Maka pada kesempatan terbaik ini, aku ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru di Malaysia. Terima kasih atas pengorbanan semua guru. Kepada guruku yang telah pergi buat selama-lamanya, aku doakan kesemuanya dalam rahmat dan keampunan Allah jua. Maafkan aku kerana tidak mungkin dapat menyebut nama semua guruku yang telah banyak berjasa. Aku mohon restu dan dihalalkan ilmu yang telah diberikan kepada aku selama ini. Selamat Hari Guru tahun 2023. Terima kasih. Hazami Jahari, Taman Impian Putra Bangi.